Bersama saya Aidana yang dalam rentasan berita edisi 886 dan antara paparan utama malam ini. Inilah hadiah hari raya daripada Kerajaan Tebuk Atap. Kerajaan Tebuk Atap terkena badi akibat khianat mandat rakyat. Ahli politik dan sindrom jenayah seksual. Kerajaan gagal memalukan Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Tiada apa-apa yang menggemparkan lagi daripada Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemarin beliau mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperluas ke seluruh negara. Menurut beliau, keputusan itu dibuat dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikannya ekoran trend peningkatan kes harian COVID-19 yang membawa negara ke gelombang ketiga wabak. PKP kali ini berkuat kuasa dari 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Ini tambahan kepada larangan yang diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 8 Mei lalu, iaitu larangan rentas daerah dan negeri, larangan aktiviti sosial, sukan dan pendidikan yang berkuat kuasa 10 Mei hingga 6 Jun 2021. Bagaimanapun, semua sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP. Antara larangan yang disebutkan ialah solat sunat Aidilfitri tertakluk pada kapasiti masjid dan surau tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1,000 jemaah. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Tidak terkecuali rumah ibadah bukan Islam juga tertakluk kepada PKP. SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan yang terkandung dalam PKP ini akan diumumkan oleh MKN, kata Muhyiddin Deputy Media. Setakat 10 Mei, jumlah kes harian melebihi 4,000 kes dan 37,396 kes aktif dengan 1,700 kes kematian. Data dan sains terus menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti perhimpunan yang menyukarkan penjarakan sosial dan keberadaan orang ramai dalam ruang yang sesak menjadi punca utama penularan COVID-19. Katanya lagi, justru PKP di seluruh negara itu harus dilaksanakan bagi mengelakkan negara terjerumus ke dalam malapetaka kesihatan yang lebih parah. Alkisahnya, itulah bukti kukuh kegagalan strategi Kerajaan Tebuk Atap membendung pandemik COVID-19 walaupun RM5 bilion dana dari Kumpulan Wang Amanah Negara KWAN telah dijarah tanpa bahas di Parlimen. 3 kementerian iaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama-sama berperang melawan COVID-19. Namun, mangsa penyerang itu hari demi hari terus meningkat. Sebelum ini, Ketua Pasukan Petugas Menangani COVID-19 Selangor STFC yang juga bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan tindakan kerajaan mengenakan PKP ke atas Selangor merupakan satu pengakuan bahawa kerajaan telah gagal menangani gelombang ketiga COVID-19. Yang kritis, ya, ini diakui dengan mereka mengisytiharkan PKP dan tengah-tengah tempat dan negeri PKP B, ia adalah pengakuan kegagalan untuk melandaikan gelombang ketiga ini. Begitulah masihnya mulut Ketua Penerangan Bersatu Datuk Seri Azmin Ali yang memperlekeh bekas Menteri Kesihatan itu. Kononnya, jika Pakatan Harapan terus memerintah, semakin ramai rakyat yang mati akibat COVID-19. Fitnah Azmin Ali itu kembali kepadanya. Benar seperti kata Esko Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud bahawa darurat hari ini telah menidakkan platform bagi rakyat dan wakil rakyat untuk membawa cadangan dan persoalan kepada kerajaan berhubung pandemik COVID-19. Untuk apa sebenarnya dana KWAN itu? Jika hidup rakyat semakin tertekan dengan kegagalan kerajaan kakistrokrasi, ini menangani pandemik COVID-19. Rakyat menunggu penafian pimpinan kerajaan terhadap dakwaan pengarah komunikasi
Pengurusi Amanah Khalid Abdul Samad berhubung penggunaan dana tersebut. Benarkah hanya 3 bilion ringgit lebih sahaja digunakan untuk membeli vaksin COVID-19 sementara selebihnya digunakan untuk membina kemah dan cenderahati untuk persediaan pilihan raya umum ke-15? Dan diorang rompak daripada kumpulan wang amanah negara sebanyak 5 bilion, 3 bilion lebih untuk beli vaksin, yang lain itu semua untuk perbelanjaan pilihan raya. Saya yakin. Masih tak nampak lagi. Perkara yang berkait dengan nyawa rakyat pun Kerajaan Perikatan Nasional mahu mempolitikkannya. Undang-undang mana yang dipakai oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang apabila menyarankan semua penjawat awam meletakkan jawatan apabila kerajaan berubah? Kenyataan Hadi Awang itu adalah satu tindakan yang ultra-virus perlembagaan dan undang-undang, kata Ahli Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil. Malah, kata Faiz, penjawat awam bebas untuk tidak berasa selesa atau tidak menyokong parti pemerintah walaupun tugas hakiki mereka adalah melaksanakan dasar kerajaan semasa. Beliau menegaskan secara moral, tiada sebab untuk penjawat awam meletak jawatan jika tidak selesa dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Malahan, tiada undang-undang yang boleh memaksa berbuat demikian. Perkara 10-1-C, Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap rakyat untuk menyokong mana-mana parti politik sama ada pemerintah atau pembangkang. Manakala undang-undang yang mengawal selia penjawat awam iaitu Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib tidak meletakkan penentangan terhadap parti pemerintah sebagai satu alasan tindakan tata tertib. Katanya dalam satu kenyataan, Faiz berpendapat jika sesuatu dasar itu bertentangan dengan norma atau pemikiran biasa, ketidakselesaan penjawat awam adalah sesuatu yang wajar. Beliau mengambil contoh kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menguruskan ekonomi dan pandemik COVID-19, kecelaruan SOP dan dasar 2 darjat. Menurut Faiz, penjawat awam juga berhak untuk menyatakan pandangan peribadi berkenaan dasar kerajaan memandangkan setiap dasar itu memberi impak ke atas kehidupan mereka. Janganlah menganggap sesuatu kritikan itu sebagai penentangan politik. PAS sebagai parti pemerintah perlu lebih matang dalam amalan demokrasi. Faiz membangkitkan sikap PAS yang berubah sebelum dan sesudah menjadi kerajaan. Sebelum menjadi kerajaan, Presiden PAS giat menyeru rakyat termasuk penjawat awam untuk menentang kerajaan. Namun apabila menjadi kerajaan, beliau U-turn pula untuk mencegahnya. Tindakan Presiden PAS ini tidak ubah seperti satu pemerintahan kuku besi diktatorship yang gagal bermuhasabah atas kelemahan untuk mentadbir dengan baik. Sebaliknya, memaksa rakyat terutama penjawat awam menyokong mereka pula, bidas Faiz. Rakyat tidak dilayan seperti manusia yang boleh berperasaan dan boleh berfikir. Rakyat bukanlah robot yang boleh diatur, tetapi rakyat mempunyai akal untuk bijak menilai, ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Inilah badi kerajaan tembok atap yang mengkhianati mandat rakyat, bertindak zalim dan membelakangkan demokrasi, tegas beliau. Apakah yang boleh kita harapkan daripada ketua gerombolan kaki strokrat yang mencari pengaruh dalam politik selain kenyataan dangkal yang tidak berpaksikan undang-undang negara? Presiden PAS sangat konsisten dalam pemikirannya bahawa apa yang dilakukan oleh PAS bersekongkol dengan katak-katak politik dan berkhianat demi kuasa adalah tindakan demokrasi, bukan mengikut pendekatan Machiavelli. Sebenarnya itulah pemikiran seorang diktator. Lebih dahsyat lagi apabila diktator ini memakai jubah dan serban sehingga bukan Islam keliru bahawa itu adalah Islam, sedangkan gerombolan ini hanyalah penunggang agama. Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Jom Channel ingin memetik kembali hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh, lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Fikir dan nilaikanlah siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu.
Sudah beberapa hari berita ini berlegar-legar di dalam media sosial. Ia kisah seorang wanita yang mendakwa dirogol kenalan kepada ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia, Hilman Irham. Menurut laporan beberapa media, wanita itu kini mendakwa Hilman merancang insiden yang berlaku pada 5 Disember lalu. Wanita itu dikatakan menarik balik laporan pertamanya pada Disember lalu kerana menerima ugutan. Bagaimanapun, mangsa kemudian meminta polis mempercepat siasatan ke atas Hilman dan kenalan-kenalannya, termasuk seorang lagi lelaki yang dipercayai pemimpin bahagian Parti Komponen Perikatan Nasional. Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Kasim mengesahkan merekodkan laporan terbaharu pada 8 Mei. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana kesalahan rogol. Peguam mangsa Ashik Ali mengesahkan bahawa mangsa membuat laporan keduanya yang turut tersebar di Facebook. Laporan kedua itu asli. Kami tak pasti bagaimana kedua-dua laporan itu dibocorkan, kata Ashik di Petik Malaysia kini. Ashik mengesahkan bahawa anak guamnya telah mengenal pasti dirinya sebagai wanita yang dilihat bersama seorang lelaki yang dia dakwa ialah Hilman kepada pihak polis seperti yang dapat dilihat dalam satu rakaman CCTV yang tersebar baru-baru ini. Polis tak cakap apa-apa berkenaan video itu, tapi mereka kenalah siasat. Memandangkan anak guam saya minta satu siasatan ke atas pendedahan video berkenaan. Katanya seperti dipetik. Berdasarkan laporan pertamanya, mangsa mendakwa Ketua Bahagian Perikatan Nasional itu menjemputnya ke sebuah hotel di Kuala Lumpur untuk meraihkan ulang tahun kelahirannya pada hari Jumaat 4 Disember bersama salah seorang kenalan beliau dan 2 rakan wanita lain. Kata mangsa, Hilman menyertai mereka ketika mereka di bilik karaoke selepas makan malam. Mereka kemudiannya mabuk menurut laporan. Dalam laporan keduanya, mangsa berkata dia dimaklumkan oleh salah seorang rakan perempuan yang turut hadir pada malam kejadian bahawa makan malam dan sesi karaoke itu dikatakan merupakan satu setup perancangan oleh Hilman. Susulan itu, mangsa berkata dia merakam kenyataan dengan pihak polis, kali ini dengan mendakwa Hilman turut terlibat dalam insiden berkenaan. Mangsa tidak sedarkan diri kerana mabuk. Sekejap, Hilman dan rakan-rakannya, ini agama apa ya? Begitulah perangai pemimpin Perikatan Nasional. Mereka didakwa terpalit dengan insiden berhubung dengan arak dan dadah. Sebelum ini, seorang ahli Dewan Undangan Negeri DAP Terengganu, Paul Yong Chu Kiong, didakwa atas tuduhan merogol pembantu rumahnya di kediaman beliau di Meru Desa Park pada 7 Julai 2019 antara 8.15 dan 9.15 malam. Paul Yong Chu Kiong kemudian meninggalkan DAP dan berikrar menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau disokong oleh ahli Dewan Undangan Negeri Buntong, A. Siva Subramaniam. Kini keduanya dikatakan menjadi anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Sungguh berwarna-warni ahli politik dalam Bersatu ini. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disokong UMNO dan PAS merampas kuasa kerana kononnya mahu menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Tetapi segala macam katak politik dikutip untuk masuk ke dalam kolam mereka. Adakah ini yang dimaksudkan dengan scheme of thing? Maknanya, anda selamat jika bersama kami. Adakah episod ini akan menjadi video kabur kedua? Kerajaan pintu belakang yang tidak berkebolehan, tidak demokratik dan tidak sah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah merosakkan rekod negara kita dalam mengendalikan wabak COVID-19, menambahkan penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama maupun wilayah, kata pemimpin politik veteran Lim Kit Siang. Beliau merujuk kepada satu ciapan di Twitter Kementerian Kesihatan Indonesia Kemenkes yang menyifatkan kes COVID-19 di Malaysia dan India patut dijadikan pengacaran buat warganya agar kekal berada di rumah. Kita telah sampai ke satu tahap di mana Indonesia yang sebelum ini dianggap sebagai berada di belakang Malaysia dari segi pembangunan sistem dan infrastruktur kesihatan awam kini menggesa rakyatnya untuk kekal berada di rumah dan berhati-hati dengan wabak COVID-19 dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang, kata Kit Siang dalam satu coretan di blognya. Belajar dari India dan Malaysia, kita tentunya tidak ingin Indonesia mengalami hal yang sama, siap Kemenkes. Betapa memalukan perkara ini untuk kita semua, keluh Kit Siang. Beliau mengimbas kembali kenyataan Muhyiddin pada tahun 2012 di mana beliau berkata Malaysia bakal menjadi negara hebat pada tahun 2025. Tetapi beliau sendiri yang kini membawa negara kita ke tahap terendah selepas berhadapan dengan rejim kleptokrasi yang lepas, kata ahli parlimen Iskandar Puteri itu. Sungguh
Malu Setaraf Malaysia digelar negara kleptokrasi yang turut dicanang oleh Muhyiddin pada satu ketika dahulu. Mungkin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin patut ditanya sama ada beliau tidak kisah melihat situasi COVID-19 yang semakin teruk di Malaysia, memandangkan perkara ini akan memberikan beliau alasan yang baik untuk melanjutkan lagi perintah darurat dan penggantungan Parlimen. Jika tidak, mengapa beliau mengabaikan nasihat bijaksana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mengatakan Parlimen boleh bersidang semasa darurat dan Parlimen patut bersidang dengan keadaan bencana yang disebabkan oleh cara kerajaan Muhyiddin mengendalikan wabak COVID-19 dalam negara kita? Soal Kit Siang. Beliau turut menyuarakan kebimbangan negara akan berhadapan dengan ancaman gelombang keempat penularan wabak ini. Malah Kit Siang berpendapat berkemungkinan besar Malaysia mungkin tidak akan berhadapan dengan kedua-dua gelombang kedua dan ketiga penularan wabak COVID-19 ini sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan tidak ditumbangkan oleh konspirasi langkah Sheraton. Beliau berpendapat penggantungan Parlimen menambah luas jurang kepercayaan dan keyakinan rakyat pada Kerajaan Muhyiddin untuk mengendalikan wabak ini. Ia juga menghalang pelaksanaan strategi dan pendekatan yang melibatkan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat dalam memerangi COVID-19, tegasnya. Kit Siang juga membidas kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang menyarankan mereka yang tidak selesa dengan Kerajaan Perikatan Nasional supaya meletakkan jawatan. Saya tidak bersetuju dengan Hadi kerana saya percaya bahawa pemimpin politik yang gagal dalam tugas mereka seperti yang ada dalam Kabinet Muhyiddin yang kembung ini harus demi kepentingan nasional mengundurkan diri. Saya tidak menyalahkan penjawat awam yang tidak bersedia melihat perkhidmatan awam Malaysia merosot menjadi kakistokrasi, tegasnya. Lebih memalukan apabila Kabinet yang kembung ini berteriak bahawa mereka mementingkan integriti, berkebajikan dan prihatin. Mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka perlu mengubah makna ketiga-tiga istilah tersebut untuk disesuaikan dengan tindak tanduk kerajaan yang turut didukung oleh PAS dan UMNO ini. Mana tahu, takut nanti penjawat awam di DBP disarankan letak jawatan jika mengekalkan makna asal istilah-istilah tersebut di dalam kamus Dewan. Ternyata ini kerajaan kakistokrasi. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidan Nayan, terima kasih. Kami dari Jom Channel mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.